dah cukup 2 jam kita bagi masa untuk buat kita punya terrarium hari ini. Kita nak ucapkan tahniah kepada peserta bengkel kita pada hari ini. Jadi kita nak tanya apa pengalaman anda? Alhamdulillah, terima kasih Coach. Ini satu ilmu baru pada Ustazah. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah Coach, Kak Ina, alangkah indahnya jika bumi kita kekal cantik dan bersih seperti ini. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Saya Aiman Sufian hari ini teroka bersama dengan anda untuk kita sama-sama teroka mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu mata pelajaran pendidikan Islam. Jadi murid-murid macam biasa, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, kita nak persilakan guru kesayangan kita pada hari ini. Dipersilakan Ustazah Salina. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sihat. Masya Allah, terima kasih Ustazah kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita nak jemput seorang lagi guru kesayangan kita, Ustazah Nadia. Ustazah, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat Ustazah. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan sebelum kita mulakan kelas kita Ustazah, apa kata kita buat SOP dulu? Okey. Baik, kita kenakan cecair pembasmi kuman. Ustazah, terrarium ni apa benda ni Ustazah? Nak tahu, kena kekal terus Bersama dengan kita sehingga ke akhir rancangan Ya, betul. Sebab saya tengok macam ada pokok dalam ni, tinggal monyet je tak ada dalam tu ya. Okey, baik. Dan kita nak tahu apakah kaitan orang kata terrarium kita ni dengan mata pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan dululah dengan Ustazah ni. Boleh Ustazah kenalkan diri? Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aiman. Para penonton yang dihormati sekalian, saya Ustazah Salina binti Busrawi dari SMK Taman Datuk Harun. Okey, terima kasih. Dan Ustazah Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Ustazah Nurul Nadia binti Abdul Latif dari SMKP Taman Petaling. Okey, terima kasih Ustazah Nadia. Dan kita nak persilakan murid-murid untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, nampak mereka muka ceria lah. Tak sabar nak mulakan kelas kita pada hari ini Ustazah. Betul. Jadi sebelum kita mulakan, apa kata kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Kita nak mulakan dengan Syahrul. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Syarul bin Muhammad Isa dari Sekolah Menengah Kebahasaan Taman Datuk Harun. Boleh panggil saya Syarul. Okay. Jom kita teroka tajuk kita bersama-sama hari ini. Baik, terima kasih Syarul. Seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Faiz. Silakan Faiz. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faiz bin Daud dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun. Bumi Allah itu luas, mari kita bersama menerokanya. Bumi Allah itu luas. Dah macam penceramah dah. Okey. Arif, teruskan. Assalamualaikum, nama saya Amirul Arif bin Muhammad Hamdan dari Sekolah SMK Taman Datuk Harun. Boleh panggil saya Amirul. Penerokaan demi mencari kebenaran. Penerokaan demi mencari kebenaran. Baik, dan seterusnya kita nak bertanya kepada Syarifah. Okey, boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum, nama saya Tunku Syarifah Nur Iman binti Tunku Syazul Hanif. Boleh panggil saya Iman. Saya dari SMKP Taman Petaling. Marilah teroka untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan. Okey, baik. InsyaAllah. Seterusnya kita nak bersama dengan Farwizah. Dipersilakan. Assalamualaikum, nama saya Farwizah binti Hamzah. Boleh panggil saya Bibi dari SMKP Taman Petaling. Mari tenangkan minda menerusi penerokaan kita pada slot hari ini. Baik, dan seterusnya yang terakhir kita ada Akilah. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Akilah Najwan binti Saini dari Sekolah SMKP Taman Petaling. Marilah teroka keindahan alam di dunia ini.
Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan tadi kita tengok Ustazah berjaya menyiapkan terrarium. Dalam tempoh 2 jam kita bagi ni boleh siapkan terrarium ni Ustazah ya. Masya Allah, cantik pula tu dengan pokok-pokoknya, dengan tanah dan sebagainya. Mungkin Ustazah boleh kaitkan apa kaitannya kita punya terrarium ni dengan mata pelajaran kita pada hari ini Ustazah. Dipersilakan. Terima kasih Aiman. Assalamualaikum murid-murid kita dalam link Google Meet dan juga di rumah. Okay, hari ini Ustazah berdua akan membawa murid-murid kita meneroka bagaimana kita nak memelihara dan memelihara alam ini. Tadi inilah kaitannya kan. Bab kata Ustazah tadi kan best kalaulah kita punya alam sekarang ni, kalau kita punya persekitaran kita secantik ini Ustazah kan. Agak-agak boleh jadi ke macam ni sekarang ni Ustazah? Boleh InsyaAllah. Nanti kita akan teroka untuk kita didik diri kita, anak-anak kita ni untuk jadi istiqamah dalam menjaga alam sekitar. Baik, inilah yang perlu kita lihat bahawa dengan tanggungjawab kita, dengan rasa kita tanggungjawab untuk memelihara alam kita. Mungkin ada murid kita nak bagi respon sikit ke? Tentang apa yang Ustazah buat pada hari ini. Ada ke? Kalau ada boleh angkat tangan. Ada nak respon? Okey, tak apa, kita simpan dulu. Simpan dulu. Terkejut orang tiba-tiba je, tiba-tiba. Okey. Baik, jadi selepas ini kita akan bersoal jawab dengan murid-murid berkaitan dengan terrarium kita pada hari ini. Kita teroka. Kita nak teroka Ustazah. Betul tu, kita nak teroka kan. Sebelum kita memulakan penerokaan kita, apa kata kita tengok dulu hasil pembelajaran yang kita nak capai. Apakah objektifnya Ustazah? Betul juga tu. Dipersilakan. Okey, dipersilakan. Pada hari ini, ya, untuk tajuk alam sekitar penenang minda tingkatan 5, objektif pembelajaran kita ialah yang pertama, menyatakan tuntutan dalil adab menjaga alam sekitar. Yang kedua, dapat menerangkan adab menjaga alam sekitar. Dan yang terakhir, anak-anak murid kita ini dapat merumuskan hikmah adab menjaga alam sekitar. Anak-anak murid di rumah, di dalam link Google Meet, boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5, muka surat 199 hingga 203. Cepat. Okey, pergi ambil buku teks. Pergi ambil buku teks cepat. Ada yang tak jumpa lagi buku teks tu dekat laci mana kan. Okey, tak apa. Kita bagi peluang murid-murid kita untuk ambil buku teks, buka muka surat 199. Dan selepas ini kita akan teruskan penerokaan bersama dengan Ustazah Sarina dan Ustazah Nadia. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kulihat hijau. Okey, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Daripada tadi saya teropong je terrarium ni, nampak hijau. Tenanglah rasa Ustazah Betul. Sebab apa? Inilah yang kita impikan dengan kesesakan kita di tengah bandar ni kan. Dapat mandi sungai Ustazah. Dapat mandi laut kan, seronok kan. Baik, jadi Ustazah boleh cerita sikit tak apa benda yang ada dalam botol ni? Dipersilakan Ustazah. Okey, bukan saja Aiman saja yang teruja. Adik-adik di studio dan juga di rumah pasti teruja dengan terrarium ini. Okey, boleh tak kita nak adik-adik tolong dekat-dekat dengan TV masing-masing, fokus dekat terrarium ni supaya nampak apa yang ada di dalamnya. Okey. Cuba kita tanya ya adik-adik dekat studio ini, Ustazah Nadia. Boleh. Okey, adik-adik cuba perhatikan. Nak tanya satu soalan. Okey. Bagaimana pokok di dalam kaca ini boleh hidup? Macam mana dia boleh hidup? Okey, cepat. Siapa nak respons? Silakan. Boleh angkat tangan? Okey. Siapa nak cuba? Macam mana pokok dalam balang ni boleh hidup? Okey, silakan. V ke? Senyum tu Vivi? Okey, dipersilakan. Okey, silakan. Ataupun ada kawan lain nak cuba ke? Farwizah je senyum. Ya, dipersilakan. Boleh? Dah cuba? Okey, silakan. Vivi? Dia boleh hidup dengan
keseimbangan ekosistem yang mempunyai oksigen, air dan nutrisi dalam tanah. Okey. Oh, Ada jawapan lain yang mungkin ada adik-adik nak cuba? Ada seorang lagi, ada siapa-siapa yang nak mencuba? Okey, ya. Amirul. Amirul, silakan Amirul. Okey. Saya nak cuba ya. Okey. Mungkin dalam terrarium tu dari tanah dan juga tumbuhan mengeluarkan wap air, dan wap air itu melekat pada dinding kaca dan menicir semula ke tanah dan berlaku satu kitar semula air. Penggunaan air semula. Okey. Ya. Lah dia nampak wap-wap lah kat sini Ustazah. Jadi Betul. wap ni akan membekalkan air kepada tumbuhan di dalam balang kaca ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat apa sebenarnya yang berlaku. Kalau tadi adik murid Vivi ada sebut tentang ekosistem, tentang ekosistem. Kerana pokok di dalam dalam terrarium ini mempunyai satu ekosistem yang lengkap. Ini tara. Ekosistem. Okey, boleh letakkan kat sini. Okey. Pertama ada ekosistem. Yang ekosistem yang lengkap maksudnya ada apa yang diperlukan oleh air. Apa yang diperlukan oleh air? Apa yang diperlukan oleh pokok? Macam adik Vivi tadi sebut apa dia tadi adik Vivi? Tanah yang bernutrisi, Vi kata. Okey, lagi? Okey, lagi Iman apa tadi lagi? angkat tangan Iman. Apa lagi yang diperlukan oleh pokok? Ya, Iman. Apa dia? Mendapat sumber cahaya matahari kerana kita guna balang lut sinar. Yes. Boleh nampak daripada luar Ustazah Betul. Okey. Tapi kalau kita tengok Ustazah, ada di antara alam-alam yang musnah. Itu nak tanya adik-adik juga. Nak tanya adik-adik juga. Okay, kita tanya tentang pokok ni. Apa yang menyebabkan pokok mati ataupun musnah? Okey. Silakan adik-adik. Apa yang menyebabkan pokok mati? Okey. Ya. Okey, silakan. Okey, Akila. Menyebabkan pembakaran terbuka yang akan menyebabkan jerebu. Kalau bumi kita lah kan ada kebakaran terbuka, pokok-pokok tu boleh mati kan sebab dia rebu. Okey, lagi mungkin ada yang nak buat rumusan apa yang menyebabkan pokok mati. Kalau tadi Syarul, silakan. Okey, silakan. Boleh? Okey. Rumusan yang boleh saya buat antaranya yang menyebabkan ancaman kepada tumbuhan ialah pembalakan hutan yang tidak terkawal, lalu menyebabkan haiwan-haiwan dalam hutan tersebut hilang habitat asal dan berkeliaran memusnahkan persekitaran manusia. Maka ekosistem di kawasan tersebut akan rosak. Baik. Tapi Ustazah, apa kaitan benda ni, alam ni dengan kehidupan kita Ustazah? Ada kaitan ke? Maknanya apa kaitan terrarium ni dengan kehidupan kita? Ya, Ustazah. Cuba kita tanya adik-adik dulu. Okey, boleh? Cuba kita tanya murid-murid kita dulu. Adik-adik di rumah, murid-murid di rumah bersedia juga ya. Boleh juga menjawab. Okey. Okey. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Apa kaitannya kita bawa terrarium ni untuk kita meneroka keadaan alam yang lain? Okey, apa kaitannya terrarium ini dengan alam seperti apa yang Abang Aiman tanya tadi? Silakan. Siapa nak cuba? Okey, Vi. Ya, Vivi silakan. Okey. Terrarium ni ibarat seperti imej bumi. Jadi kalau keseimbangan ekosistem dalam bumi ni mencukupi, macam tu juga dalam terrarium. Okey, ibaratnya terrarium ini mewakili bumi kita yang luas. Sekiranya ekosistem di dalam bumi ini, sistem yang ada di dalam bumi ini terkawal, maka kehidupan indahlah. Indahlah kehidupan ini. Segar je bumi kita kan. Tu Aiman, saya nampak adik dekat rumah pun, murid-murid kita dekat rumah pun setuju tu angguk-angguk tu. Angguk-angguk kan. Saya pun ingat nak masuk duduk dalam ni lah Ustazah. Baik Ustazah, apa sebenarnya kalau kita boleh sebutkan dalil untuk kita menjaga alam ni Ustazah? Mungkin Ustazah boleh terangkan sikit. Yalah, biasalah zaman sekarang ni semua nak kena ada dalil. Okey, silakan Ustazah. Okey, baiklah Aiman. Dalam tema kita yang kedua ataupun segmen kita yang kedua ya adik-adik, murid-murid sekalian, kita bawakan tema pesanan daripada Allah. Masya Allah. Jadi pada hari ini Ustazah Salina akan bawa murid-murid kita untuk teroka apakah pesanan-pesanan daripada Allah kepada kita sebagai khalifah di bumi ini. Jom Ustazah Salina kita teroka. Okey, sebelum itu adik-adik perlu sediakan laptop ataupun telefon yang ada internet sebab kita perlu membuat pencarian di website. Abang Aiman dah sedia? Saya dah bersedia dah. Ustazah Nadia dah sedia? Dah bersedia. Okay. Saya Macam pun mana dah adik-adik bersedia di dah. rumah dah bersedia semuanya?
Okey, kita perlu mencari Amirul. Ya. Okey. Dah bersedia tu? Dah sedia semuanya. Adik-adik. Okey, kalau dah sedia tunjuk thumbs up, thumbs up. Okey. Alright. Okey ya. Kita pergi ke satu website ataupun laman sesawang yang kita boleh mencari dalil-dalil naqli, dalil-dalil ayat Al-Quran di situ. Tapi nak kena cari dekat tempat yang sepatutnya lah Ustazah. Okey, di mana tu Ustaz? Di mana tu? Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada pihak UiTM sebenarnya yang telah menyediakan ya. Okey, jom sama-sama dengan Ustazah. Semua dah bersedia? Dah bersedia? Okey. Pergi dekat Chrome tab kita dan kemudian kita typekan SIGIR sigir .uitm.edu. Okey, seperti dalam paparan tu boleh tengok. Okey, kemudian .my/svsi/ okey. Baik. Perhatikan betul-betul tulisannya. Okey, cuba tengok perkataannya tu. Okey. Kalau kita type sigir saja pun boleh juga ya. Okey, kemudian kita boleh klik. Okey, dah selesai. Mungkin adik-adik kita di link Google Meet kita dapat tak? Kita boleh klik enter. Dapat tak? Dan kita akan berada di paparan ini. Okay, terima kasih diucapkan kepada pihak UiTM yang telah menyediakan website yang sangat bermanfaat ini. Okey, di sini kita akan cari enjin pencarian dia, enjin carian dia iaitu Al-Quran dan juga hadis berdasarkan perkataan ya. Boleh juga berdasarkan ayat, tetapi dalam hari ini kita akan cuba cari yang perkataan. Okey. Okey. Klik dekat bila kita keluar tanda tangan macam tu, kita klik dekat situ. Dan dia akan bawa ke paparan ini ya. Boleh pilih sama ada Al-Quran ataupun hadis. Ya, ada dua pilihan hadis di sini. Okey, yang ini Al-Quran. Okey, yang ini ialah hadis ya. Kalau tengok situ Sahih Bukhari ya. Ada jumlah hadisnya di situ. Dan di sini ialah yang ini Sahih Bukhari dan yang ini ialah Sahih Muslim. Baik. Okey, tapi kita nak pilih yang Al-Quran ya, Aiman. Semuanya adik-adik di rumah. Boleh. Okey, kita klik dekat situ. Okey. Kemudian kita tuliskan perkataan yang kita nak guna ialah kerosakan di muka bumi. Yes. Lepas tu kita cari. Okey. Dan dia akan paparkan. Okey, tunggu sekejap. Okey, dah ready semuanya adik-adik? Kemudian kita cari button, klik button cari. Okey. Akan dipaparkan keseluruhan ayat-ayat yang ada kerosakan di muka bumi. Okey. Jadi kita tengoklah surah mana, ayat mana dan kita tengok juga terjemahan dia. Jadi adik-adik di studio ada tugasan ya. Kita nak meneroka apa kata-kata Allah. Adik-adik boleh kenal pasti surahnya, kenal pasti ayatnya dan adik-adik bersedia dengan terjemahannya. Ya. Okey, bersedia dengan terjemahannya. Ustazah Nadia dapat? Dapat. Okey, Ustazah harap adik-adik di rumah juga dapat melayari website ini. Okey. Boleh tengok semua ayat-ayat Al-Quran yang ada dan terokalah ayat-ayat ini sehingga yang sesuai dengan tajuk kita pada hari ini tentang alam sekitar ya. Boleh terus scroll ataupun ke bawah, kita akan lihat beberapa ayat diberikan di sini. Okey. Baik. Jadi ini satu mekanisme yang cukup baik untuk kita mencari bukti ataupun dalil dalam kita menerokai sesuatu perkara, Ustazah kan? Betul lah. Okey, kita nak tanya adik-adik di studio, murid-murid di studio, ada yang dah bersedia ke belum? Ada yang dah bersedia? Boleh angkat tangan? Okey, boleh klik dekat nombor tu ya, nombor 1, boleh klik dekat semua yang ada di situ. Okey. Kita bagi masa lah. Dia masa sikit lah 20 saat ke? Tapi kalau ada yang dah bersedia, boleh saja angkat tangan. Boleh kongsikan dalil yang dapat pada hari ini. Dipersilakan. Okey, dipersilakan. Faiz nampak macam dah ready je tu. Macam dah ready je. Boleh Faiz? Okey, silakan. Okey. Setelah saya meneroka, saya telah mendapat surah Al-Qasas ayat 83. Okey, Qasas 83. Silakan. Maksudnya, negeri akhirat yang telah diterangkan nikmat-nikmatnya itu kami sediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapatkan pengaruh atau kelebihan di muka bumi.
dan tidak ingat hendak melakukan kerosakan dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Okey. Maknanya untuk orang bertakwa, bagi siapa yang menjaga alam-alam ini, Allah akan berikan nikmat kepada mereka lah. Baik Ustazah, kita nak tanya lagi murid kita seterusnya. Ada lagi siapa dapatan? Apa dalil yang anak-anak murid kita dapat ni? Okey. Siapa lagi nak kongsikan? Amirul. Okey, silakan Amirul. Syahrul pun kat tangan. Okey, lepas ni nanti ya. Silakan. Berdasarkan penerokaan saya jumpa surah Asy-Syura ayat 183 yang bermaksud, dan janganlah kamu mengurangi hak-hak orang ramai dan janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di bumi. Ya, janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di muka bumi. Apa bentuk kerosakan pun jangan. Semua ditebangnya kan. Dan tidak menjaga alam sekitar kita. Baik. Alhamdulillah. Okey, ada lagi? Ada murid kita nak kongsikan? Ada angkat tangan. Silakan. Ya, okey silakan. Okey. Okay, saya menjumpai surah Al-Ankabut ayat 36. Dan kami utuskan kepada penduduk Madian saudara mereka Nabi Syuaib. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah dan kerjakanlah amal soleh dengan mengharapkan pahala akhirat. Dan janganlah kamu melakukan kerosakan di bumi. Ya, sembahlah Allah, lakukan amal soleh, jangan melakukan kerosakan di muka bumi. Yelah, kalau kita tengok pokok-pokok ni pun makhluk Allah juga Ustazah kan? Betul. Jangan kita rosakkan kerana kalau dia jugalah yang membantu untuk kita mendapatkan udara, oksigen. Betul Ustazah? Betul. Okey. Kita saling bergantung kan. Alam dan manusia ni, kita salah satu makhluk yang berada di alam ini bersama pokok, bersama haiwan dan makhluk-makhluk yang lain. Okey, baik. Itu kalau kita sebutkan dalil Ustazah ada lagi ke dalil yang boleh kita kongsikan? Ada adik kita. Okey, siapa? Ada lagi ke yang nak kongsi? Iman. Okey, Iman. Silakan Iman. Terakhir. Okey, cuba. Surah Ar-Rum ayat 41 telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Baik. Subhanallah, timbulnya kerosakan yang ada di muka bumi ini akibat dari tangan-tangan manusia. Bertangan-tangan kita lah Ustazah Kita sendiri. Okey. Kita sendiri. Baik, Ustazah Nadia ada yang nak tunjukkan? Okey, jika kita lihat pada layar kaca kita ini kan, Ustazah sediakan daripada surah Al-Hajj ayat 64 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Maksudnya segala yang ada di langit dan di bumi ialah kepunyaan Allah, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Baik Ustazah, ini di antara dalil yang perlu kita lihatlah. Seterusnya Aiman nak cuba? Saya cuba pula Ustazah. Boleh Aiman. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah mereka itulah orang yang sebenarnya membuat bencana dan kerosakan tetapi mereka tidak menyedarinya. Surah Baqarah ayat 11 hingga 12. Siapa tu Ustaz? Kita ke? Allahu Akbar. Sama-sama semak diri kita kan, muhasabah. Baik, kadang-kadang kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini bukan atas orang lain pun. Kita yang merosakkannya. Paling simple Ustaz, makan aiskrim, plastik campak di dalam sungai ataupun di tepi semak. Betul Zat? Ini sekarang ni kita pakai kita pelitup muka kan. Kadang-kadang bagaimana kita nak membuangnya. Kadang-kadang kita nampak bersepah-sepah kan. Baik Ustazah. Lepas ni kita ada aktiviti menarik Ustazah InsyaAllah. Apa aktiviti tu? Rahsia. Rahsia. Okey. Rahsia Baik, selepas ni kita akan bersama dengan Ustazah dengan aktiviti yang cukup menarik. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini terus ke Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa kabar bumi kita? Jangan buang sampah merata-rata. Kita jaga sama-sama. Boleh mandi manda. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Baik Ustazah, apa khabar bumi kita hari ni Ustazah? Okey ke tak okey? Okey. Baiklah, anak-anak murid kita di dalam link Google Meet dan juga di rumah. Kali ini kita ke slot yang ketiga. Macam yang Abang Aiman nyanyi tadi. Apa khabar bumi kita? Yeah. Sebab kadang-kadang kita tidak bertanya. Kita tidak meneroka bumi kita. Kadang-kadang bumi kita ini menunjukkan reaksi, tindak balas terhadap apa yang berlaku di bumi ini. Jadi jom kita teroka bersama Ustazah Salina. Okey. Sebelum itu kita akan lihat, murid-murid akan lihat dua balang ni. Dan sebelum kita melihat balang ini ataupun berbincang tentang balang ini, meneroka tentang apa yang ada dalam balang ini, jom kita lihat video ini terlebih dahulu. Okey, jom kita saksikan video ini. Jom kita saksikan video ini terlebih dahulu. Didik TV KPM. Woi, seronok ni main tanah-tanah dekat rumah ni kan? Okey, baik. Itu tangan siapa tu Ustazah? Tangan Ustazah? Okey. Boleh Ustazah ceritakan sikit tak? Balang yang dekat video tu, inilah dianya. Oh, ya ke? Inilah dianya. Okey, jadi adik-adik di studio dan juga di rumah cuba perhati betul-betul. Okey, kita nak adik-adik perhatikan apakah yang anda lihat dalam kedua-dua balang ini. Cuba berdasarkan pemerhatian. Okey, boleh minta adik-adik di studio bagi respon? Abang Aiman dah nampak dah sebab dekat sini kan. Okey, siapa dia nak mencuba? Okey, apa yang anda nampak? Silakan. Apa yang anda nampak? Apa yang anda perhatikan? Okey. Kita dah fokus dah pada gambar ni. Baik, siapa nak sebutkan apa yang anda nampak, pemerhatian anda kepada kedua-dua balang ini? Dipersilakan. Siapa nak cuba? Akilah boleh cuba. Okey. Akilah, terbeliak mata dia. Ataupun Syarul nak cuba? Apa yang Syarul nampak daripada balang Syarul di hadapan tangan. kita? Okey, Syarul Silakan. angkat tangan. Balang di sebelah kanan, plastik tu masih terang lagi warnanya. Yang ini. Manakala balang di sebelah kiri nampak tinggal sisa-sisa sahaja. Okey. Balang sebelah kanan plastik yang warna ni kekal warnanya. Nak tahu dah ini bila agaknya? Ada adik-adik nak tanya tak? Ustazah buat bila ni? Ini lebih kurang dalam 2 minggu. Oh, 2 minggu? 2 minggu. Ya. Dan kemudian di sini tadi, Aiman nampak tak dalam video tadi? Apa yang Ustazah letak dalam ni? Ustazah letak sayur, Sayur, daun-daun kan? Jadi, kenapa? Ini dipanggil apa? Adik-adik ataupun murid-murid tahu tak bahan-bahan seperti sayur, apa lagi? Benda-benda hidup, kita panggil apa? Yang kita panggil. Dan ini bahan yang plastik ni, apa istilah yang kita gunakan? Okey, murid-murid mungkin boleh bantu tak? Ada siapa-siapa yang nak sharekan dia punya pengetahuan dia dalam sains tentang bahan yang kita masukkan tadi. Ada siapa-siapa tadi nak cuba? Okey, siapa dia? Iman nak cuba ke Iman? Iman? Ya, silakan nak Iman. kongsikan. Untuk balang yang ada sisa sayur tadi tu, dia lebih cepat untuk mereput berbanding dengan plastik yang mengambil masa yang lama. Jadi dipanggil bahan organik. Bahan organik? Dan ini bahan bukan organik. Termasuklah kita manusia ya Ustazah Nadia. Kalau kita duduk lama-lama, bukan duduk lama-lama, kalau kita meninggal dunia, ke mana kita diletakkan? Di dalam tanah ya, supaya mereput. Bayangkan plastik ini, boleh tak kita bayangkan plastik ini baru satu dan baru 2 minggu. Kalau banyak sebulan, setahun, dan berdasarkan penerokaan yang Ustazah lihat dalam beberapa dapatan daripada website ini, plastik ini lama nak terurai. Betul. Ya? Hampir beratus tahun untuk dia terurai.
Okey. Bukan setakat plastik saja. Ya. Malah kadang-kadang straw kita tu Zah. Sebab dia dari benda-benda yang bukan organik, bahan-bahan yang bukan organik, ya. Jadi dia sukar untuk terurai. Jadi apa khabar bumi kita, Ustazah Nadia akan tunjukkan satu statistik tentang keadaan pembuangan ataupun sisa-sisa pelupusan Alah, sisa saya yang setakat buang plastik-plastik keropok je Ustazah. Rasa tak banyak kot. ya, kalau kita berfikir begitu, itu baru Aiman seorang. Kalau Kalau ada 10 orang, kalau 100 100 orang. Mungkin Ustazah Nadia boleh tunjukkan banyak ke sampah-sampah yang kita buang tu. sebenarnya kan. Okey, jom kita tunjukkan. Jom kita tengok Okey. Okey, komponen 3 pada kita punya layar ini menunjukkan bahawasanya peratusan pelepasan bahan pencemar ke udara. Mengikut punca. Kita tengok, kalau kita tengok di sini, kenderaan bermotor menyumbang sebanyak 70.4%. Alamak. Aiman datang kerja naik kereta? apa? Oh, kenderaan bermotor. Okey. Kemudian yang kedua, berpunca daripada stesen jana kuasa, iaitu sebanyak 24.5%. Kemudian seterusnya berpunca daripada industri, iaitu termasuklah industri hotel, pusat komersial, institusi, pasar malam dan aktiviti pembakaran terbuka yang menyumbang sebanyak 2.9%. Manakala 2.1% berpunca daripada lain-lain. Keseluruhannya sebanyak 3.2 juta tan metrik. Banyaknya. Dan juga Aiman, kalau lihat di sebelah komponen tersebut, kuantiti buangan terjadual yang dihasilkan sebanyak 2.02 tan metrik. Kalau Aiman tadi seorang je buang plastik keropok, kalau tak berat pun. kan? Tapi bila digabungkan jadi banyak. Bila digabungkan Ya jadi Allah. banyak. Itu kalau digabung-gabung tu jadi satu gunung tu Ustazah. Mungkin kan? gunung sampah ya. Dan seterusnya kita tengok komponen yang keempat, kejadian ekstrim dan bencana. Kita tahukan pencemaran boleh berlaku dalam dua cara, iaitu daripada alam semula jadi dan juga tangan-tangan manusia kan. Ya. So, kalau kita tengok di komponen 4 ini terdapat 498 kes, 498 kes bilangan kejadian banjir yang dilaporkan di Malaysia. Kemudian kalau kita lihat di sebelah, bilangan kejadian kebakaran di Malaysia sebanyak 29,356. Jadi dalam punca kebakaran ini telah menyebabkan sebanyak 165 kematian, 446 kecederaan dan membawa kerugian Ustazah Salina sebanyak RM5.2 bilion. Itu dalam satu statistik itu saja. Kita tak tahu apa lagi yang berlaku sekarang ini kan, apa khabar bumi kita. Tapi apa kaitan banjir dengan pencemaran alam pula Ustazah? Bagus soalan Abang Aiman ni kan. Ada tak adik-adik nak cuba respon? Apa kaitan banjir dengan pencemaran alam kan? Okey. Siapa nak cuba respon? Nak cuba. Okey, apa kaitan banjir dengan pencemaran alam? Baik. Okey, silakan. Siapa dia nak cuba tu? Siapa nak cuba? Ya. Okey, baik. Amirul. Silakan. Amirul. Saya cuba ya. Ya. Kaitan antara banjir dan pencemaran alam ialah jika kita tidak menjaga alam sekitar kita, contoh membuang sampah merata-rata akan membuatkan salur peparitan akan tersumbat dan menyebabkan banjir. Air tak dapat nak mengalir. Oh, tu yang banjir. Ya, tu yang jadi banjir tu. Sebab plastik saya tadi tu lah Ustazah. Mungkin juga Aiman. Air tak boleh nak lalu. Okey, Jadi baik. nanti kena buat sesuatu lah. Betul? Okey. Dan ada kaitan juga ya dengan kebakaran Ustazah Ya, dia betul. Bila berlaku kebakaran kan dia melibatkan kos yang tak dibaik Betul. pulih kan, dan keadaan-keadaan selepas terbakar itu. Ustazah Nadia, apa kata kita cuba tanya adik-adik, sekiranya murid-murid kita tidak kawal kita tidak menjaga alam kita, apa yang murid-murid boleh ramalkan? Ramalkan apakah yang akan berlaku jika masyarakat kita tidak prihatin dengan keadaan alam sekitar ini. Ya. Kita dah tengok tadi dah eksperimen ni, depan mata kita nampak dia tak susah nak terurai. Dan kita dah lihat statistik yang membimbangkan kita. Jadi cuba ramalkan apa yang akan berlaku kalau kita tidak prihatin dengan keadaan alam kita. Okey. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Silakan. Ya, okey. Akila. Silakan Akila. Pada
Pandangan saya, jika manusia betul-betul tidak prihatin terhadap alam sekitar, akan terjadinya pembuangan sampah di merata-rata tempat dan sisa makanan yang menyebabkan keadaan sekeliling berbau busuk dan seterusnya menarik minat tikus dan lalat merupakan pembawa penyakit. Membawa penyakit. Betul? Okay. Memang buang-buang tadi, nanti penyakit datang. Saya baru plan nak pergi mandi sungai, Ustazah. Aduh, jadi kalau kita yang pergi mandi sungai, berekreasi di sana tu, kita dalam ahli keluarga ni, apa yang kita kena buat, Ustazah? Jom kita teroka bersama adik-adik Okey, kita ni. baik. Okey. Siapa lagi yang nak respon kepada dengan soalan Abang Aiman tadi. Yelah. Okey, Vivi ataupun Farwiza, silakan. Mesti biasa pergi mandi-mandi ni. Okey. Kesannya akan berlaku pencemaran terhadap sumber makanan. Hal ini boleh menyebabkan penduduk bumi kekurangan sumber makanan seperti ayam, ikan. Lepas tu boleh mengganggu kebersihan ekosistem. Jadi kita perlu mengambil berat dalam mengurangkan pencemaran alam sekitar supaya kehidupan dekat bumi ni tidak memakan makanan yang tidak sihat. Okey, Vivi buat apa? Kalau Vivi pergi mandi-manda, berkelah-kelah, apa yang Vivi buat? Apa yang Vivi buat? Mandi dulu lah. Lepas makan, Vivi buat apa? Lepas dah berkelah bersama keluarga. Contohnya, maksudnya sebelum saya pergi berkelah, saya akan sediakan tong sampah plastik hitam yang sedia ada. Jadi kalau dekat sana tak ada tong sampah ataupun tong sampah penuh, kita boleh buang sampah dalam tu ataupun buang dekat tong sampah yang lain. So tak adalah tercemarnya sisa-sisa yang dekat tanah. Okey, Yang ni bagus sangat Vivi. bagus ni kan? Ya. Betul. Dan nak pesan, jangan hanya sampah kita saja. Kalau nampak ada sampah lain, apa salahnya ambillah juga untuk dimasukkan ke dalam plastik sampah Macam tadi. kalau kita pergi ke pantai Kuala Selangor, cikgu kita akan kutip kerang. Tapi kita ubah sikit, kutip plastik. Contoh kan? Kutip sampah-sampah yang ada di situ yang boleh tu. menyebabkan kehidupan laut kita terancam. Betul. Ya. Pernah kan kita tengok kesian kan penyu yang terlekat plastik Masya Allah. tertelan plastik dengan straw dan sebagainya. Jadi hargailah alam kita kerana kebaikannya akan kembali kepada kita juga. Betul. Jadi Okey. Ustazah, untuk kita nak mengembalikan kehijauan, especially di rumah kita, Ustazah kan, kita perlu buatlah macam Ustazah buat ni, ada pokok-pokok kan, ada kehijauan dan sebagainya. Dan kita nak sambung lagi penerokaan kita selepas ini, tapi kita berehat seketika, Ustazah. Kita nak tahu juga, penting ke kita buat seperti mana yang Ustazah sebutkan tadi, penting ke? Nak tahu penting tak penting? Selepas ini teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, bagus jugalah kalau kita boleh kemas ni kan. Banyak sampah kat sini. Okey. Okey. Alhamdulillah dah kemas dah tempat kita, Ustazah. Saya mendengar nasihat daripada Ustazah lah kan. Bagus Aiman. Baik, cuma kita nak tahulah, mungkin Ustazah boleh berikan di antara orang kata satu prinsip yang perlu kita simpan dalam minda kita untuk kita sentiasa menjaga. Apakah perkataan tu, Ustazah? Silakan. Baiklah, terima kasih Aiman. Anak-anak murid kita di dalam studio dan juga di rumah, kita boleh boleh aplikasikan dua perkataan. Ustazah Salina, Okay, yang pertama adalah memelihara. Memelihara? Berasal daripada perkataan pelihara. Di mana kita bolehlah pelihara alam ini dengan kita tak buang sampah macam Aiman tadi. Aiman dah simpan sampah dalam bakul sampah. Macam Vivi tadi pergi berkelah, dia dah bawa plastik hitam. So kita pelihara alam ini. Baik. Okay, yang kedua Aiman dan juga murid-murid kita adalah perkataan memulihara. Berasal daripada perkataan pulih. Pulih? Bagaimana kita nak pulihkan alam kita? Bagaimana kita nak memulihara alam kita? Macam mana tu? Dengan apa, Aiman? Dengan kita dapat mengitar semula. Dengan kita buat proses kitar semula. Saya tengok dekat tepi tu ada 3 tong lah, Ustazah. Tong apa tu? Tong apa tu, Aiman? Tadi Aiman buang kertas tadi. Adakah dalam tong yang betul? Cuba pergi tengok. Saya tengok. Ada plastik, ada kertas dan lain-lain.
Masuk je lah benda sampah Ustazah. Baling je lah. Aiman, kau dah belajar dah teroka banyak hari ni. Ya ke? Okey, maknanya kita kena asingkan supaya kita dapat memudahkan. Dan melupuskannya dengan cara yang betul. Sebab tadi Ustazah dah tunjuk kepada kita plastik ni dia susah nak dilupuskan. Betul. Baik. Jadi kalau saya tengok dekat depan saya ni Ustazah, apa benda ni? Bakul apa sebenarnya Ustazah? Aiman, rasa-rasa tu kita buat daripada apa tu Aiman? Kalau sekali imbas ni macam daripada rotan pun ada Ustazah. Betul ke? Rotan? Kalau Sebenarnya Aiman, apa tu? kalau kita lihat pada slot kita yang keempat, lestarikan alam kita. Ya, macam mana tu Ustazah? Kalau kita nak lestarikan alam kita kena buat proses kitar semula. Macam Aiman kata tadi, bakul tu daripada rotan kan? Tak. Ya. Sebab ini kita panggil adalah proses upcycling di mana kita menukarkan sisa buangan kita menjadi bahan yang berguna. Ini apa Aiman, warna putih-putih ni Aiman? Saya tengok dekat-dekat sikit. Macam ada tulisan lah. Kan kertas kot. Ya, pandai. Tepukan untuk abang Aiman. Maknanya daripada bahan-bahan terbuang ni pun boleh jadi satu bakul yang cantik macam ni Ustazah ya? Aiman. Dan bukan itu saja, kalau saya tengok pokok sana pun cukup cantik Ustazah. Okey, pokok ni Ustazah nak perkenalkan ini dari plastik tadi tu. Plastik yang kita buang-buang plastik yang dalam plastik bag tadi. La ilaha Ini adalah illallah. hasil usaha Puan Salma Osman dan juga suaminya Encik Masdar, ahli qaryah Masjid Jumhuriyah. Mereka hasilkan yang sebelah tu ialah dari sangkar telur. Dia punya bekas dan juga dia punya bunganya sekali. Okey, Ustazah ni kita nak tanya juga adik-adik. Apakah sumbangan kita? Apakah sumbangan kita yang kita boleh lakukan dalam usaha kita menjaga alam sekitar? Kita semula. Baik, siapa nak mulakan? Siapa nak mulakan? Silakan. Okey. Apa sumbangan Akilah? Akilah dulu ke? Silakan Akilah. Kongsikan. Ustazah dengan saya Salina pun ada juga nak kongsikan. Ustazah pun nak cerita nanti. Nak cerita dengan adik-adik dulu. Okey, siapa nak cuba? Tapi sebelum tu saya mulakan dululah. Boleh. Saya ada nampak dia orang suka buang tayar lah Ustazah. Buang tayar. Tengok bertakung dekat tayar tu, takut nyamuk Aedes. Betul. Jadi saya buat apa? Saya bawa balik ke rumah, saya buat pasu bunga Ustazah. Cantik. Pandai tak saya? Pandai. Okey, baik. Kita nak tanya mereka kita dengar juga. siapa yang nak bersedia. Okey, apa usaha mereka? Okey, Amirul ke? Amirul nak cuba? Okey, silakan. Amirul. Apa yang antara perkara yang saya boleh buat untuk melestarikan alam kita ialah antaranya dengan plastik yang daripada saya beli daripada atas talian, saya tidak buang terus ke dalam tong sampah. Saya kumpul dan saya gunakan semula. Boleh pakai semula Ustazah ya? Nota-nota dibagi Mungkin letak nota jadi file ya Amirul. Matematik, sains, DM. Betul tak Amirul? Ya. Okey. Maknanya bukan setakat kita menjaga kebersihan, malah kita jimat duit. Betul. Okey, baik. Okey, ada lagi tak? Siapa lagi? Siapa lagi? Okey, cepat. Siapa lagi nak cuba? V ke? Nak cuba ke Vivi? Okey, Syarul. ada nak cuba? Syarul nak cuba? Vivi nak cuba. Okey, Vivi. Saya gunakan minyak masak, lepas tu buat jadi sabun macam ni. Wow. Tu boleh guna untuk cuci pinggan mangkuk ataupun tingkap. Kreatifnya. Okey, nanti kita tunjuk pada Aiman. Okey, kalau saya nak kongsikan. Ustazah, kalau di rumah sama juga macam Vivi, Ustazah tak buang terus minyak ke dalam sinki. Akan ditapis dan sebahagiannya akan diletak dalam satu botol, hantar ke tempat pengumpulan Minyak masak terpakai. Sekolah Ustazah memang ada tempat itu. Di samping itu, bahan-bahan buangan dekat dapur, antara yang bahan basah dengan bahan kering, Ustazah asingkan. Ni apa benda ni Ustazah? Macam cerodok je. Ustazah sama macam Vivi juga. Ya. Okey, jadi Ustazah hasilkan sabun. Tengok, Aiman boleh tengok satu. Okey. Ui, bentuk apple. Bentuk apple. Okey. Ini ada bentuk ni apa? Sabun ni Aiman. Bentuk lemon. Wow. Jadi dengan kita campurkan 3 bahan ni Aiman. Kita ada minyak masak terpakai dengan air biasa, air putih dan juga lye. Jadi ada sukatan dia. Dia akan jadi sabun lah yang boleh kita guna untuk cuci pinggan, cuci tingkap dan sebagainya. Baik, untuk yang terakhir lah Ustazah. Mungkin Ustazah boleh kongsikan apa kelebihan kita buat semua ni Ustazah. Apa kelebihan dia?
Silakan. Okay, kita tanya pada anak-anak murid kita lah kan, Ustazah Salina apa dulu. kelebihannya? Okay, apakah hikmah jika kita beradab dengan alam sekitar? Okey, kita nak Ada minta tak seorang. kongsi? Apa kelebihan dia? Siapa nak cuba? Okey. Aha. Ya, Syarul, silakan. Okey, Syarul. Okey. Okay. Hikmah yang boleh diperolehi ialah kita dapat melestarikan alam sekitar yang indah untuk dimanfaatkan kepada generasi yang akan datang. Baik, terima kasih kepada murid-murid kita dan terima kasih kepada yang menonton kita pada hari ini. Sedikit Ustazah, rumusan daripada kedua-dua Ustazah. Dipersilakan. Okey, pada saya, pada Ustazah, kita sama-samalah menjaga alam sekitar. Kita buatlah apa yang boleh kita sumbangkan. Kita ikut kita punya bidang. Kalau kita mampu untuk buat sabun, kita buat sabun. Supaya kita dapat menjaga alam sekitar dan kebaikannya kembali kepada kita. Silakan Ustazah Salina. Sebagai mentaati perintah Allah, kita jagalah alam ini kerana bukan untuk siapa-siapa, kebaikannya untuk diri kita juga. Selamat di dunia dan selamat juga di akhirat nanti. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua orang Ustazah ni kan. Tapi saya teringat ada sebuah lagu lah Ustazah. Oh, ya ke? Berkaitan dengan menjaga alam sekitar ni. Macam mana lagunya Ustazah? Tunggu dulu. Lepas ni Ustazah tadi akan nyanyikan lagu tu dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih semua. Penonton-penonton di rumah, mak-mak ayah pun tengok juga ni sebenarnya Ustazah. Betul. Dan jangan ke mana-mana. Kita ada lagi selepas ini mata pelajaran yang akan bersama dengan anda dalam Troka selepas ini. Baik, kita berakhir di sini Troka Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Terima kasih Aiman. Yang tiada rimba seumpama hamba, dia dicemar manusia yang jahil ketawa. Bumi yang tiada udara, bagai tiada nyawa, pasti hilang suatu hari tanpa disedari. Bumi tanpa lautan akan kehausan, pasti lambat laun hilang duniaku yang malang. Dewasa ini kita saling merayakan kejayaan yang akhirnya membinasakan. Apalah gunanya kematangan fikiran bila di jiwa kita masih lagi muda dan mentah kulihat hijau. Didik TV KPM